Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan bab yang kedua dengan tajuk rangkaian dan telekomunikasi. Okay, sebelum memulakan pelajaran, kita lihat dahulu apakah objektif pelajaran hasil daripada bab ini. Jadi, apakah komponen utama rangkaian telekomunikasi dan teknologi rangkaian utama? Apakah jenis-jenis rangkaian yang terdapat pada masa sekarang? Bagaimanakah internet dan teknologi internet berfungsi dan bagaimana mereka menyokong komunikasi dan juga e-perniagaan ataupun perniagaan elektronik. Serta objektif juga termasuk apakah teknologi dan piawaian utama untuk rangkaian tanpa wayar, wireless, komunikasi dan capaian ke internet. Kini pun pada masa sekarang kita hidup dalam sebuah masyarakat yang saling berhubungan, connected society. Di peningkatan dalam perhubungan bermaksud peningkatan produktiviti dalam perniagaan juga meningkat. Di hubungan antara individu dan sumber-sumber data ini disebabkan oleh teknologi rangkaian. Di rangkaian merupakan koleksi komputer dan peranti yang disambungkan bersama wayar atau tanpa wayar melalui peranti komunikasi dan media penghantaran untuk berkongsi sumber. Terdapat banyak aplikasi bergantung pada sistem komunikasi ataupun rangkaian. Antaranya aplikasi yang sering digunakan termasuklah mail elektronik dengan singkatannya email, okey, ataupun instant messaging, okey, menjadi trend sekarang, contohnya seperti WhatsApp, okey, internet telefon, okey, WhatsApp video call ataupun Webex, okey, contohnya sekarang ni kita menggunakan Webex, okey, kita sebagai internet telefon, dan juga perdagangan elektronik, shopping online, Lazada, Shopee dan sebagainya. Jadi, apakah komunikasi dan juga komunikasi komputer? Komunikasi adalah pertukaran maklumat antara dua individu menggunakan simbol ataupun tanda ataupun tingkah laku yang sama. Di komunikasi komputer adalah proses penghantaran, pertukaran dan perkongsian data, program dan maklumat di antara dua ataupun lebih komputer secara tempatan, locally, ataupun secara jarak jauh. Manakala komunikasi data pula, yang kadang-kadang disebut sebagai rangkaian, ianya adalah penghantaran bit, binary digit, iaitu bit 0 dan bit 1 dari satu titik ke titik lain melalui media seperti kabel ataupun talian telefon. Manakala telekomunikasi pula adalah pertukaran maklumat dalam jarak yang jauh dan menggunakan peralatan elektronik untuk penghantaran, iaitu telefon, telegraf, television, tele yang bermaksud distance ataupun jauh. Manakala definisi berkaitan dengan rangkaian komunikasi data, iaitu yang terdiri daripada semua komputer dan peranti yang berkaitan dengan komputer yang perlu berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi, terdapat dua jenis komunikasi, iaitu komunikasi tempatan atau yang dibuat secara bersemuka. Contohnya apabila kita lakukan pengajaran di dalam kelas, okey, itu merupakan jenis komunikasi
bersemuka, dan juga komunikasi dalam menggunakan jarak jauh. Contohnya sekarang. Jadi kita menggunakan rangkaian internet, okey, ataupun menggunakan video conferencing untuk berkomunikasi. Di sistem komunikasi terdiri daripada 5 komponen, iaitu message, pengirim, penerima, media dan protokol. Okey, message merupakan data atau maklumat yang digunakan seperti teks, grafik, audio, video. Manakala pengirim pula merupakan peranti yang menghantar message, contohnya seperti peranti input. Apa dia peranti input? Okay, contohnya seperti keyboard, mouse. Okay, manakala penerima pula merupakan peranti ataupun device yang menerima message. Contohnya adalah seperti peranti output. Apakah dia peranti output? Jadi contoh peranti output seperti monitor, okay, printer. Okay, manakala komponen yang ketiga adalah komponen yang keempat adalah media, iaitu laluan fizikal di mana data bergerak dari pengirim ke penerima. Jadi media tergolong kepada guided media dan juga unguided media. Jadi kita akan bincangkan mengenai media pada penghujung bab ini. Seterusnya komponen yang kelima iaitu protokol. Protokol merupakan satu set peraturan atau yang mengatur komunikasi data. Jadi protokol juga boleh dikatakan sebagai perjanjian atau peraturan komunikasi antara peralatan komunikasi seperti komputer, bagaimana pertukaran data boleh dilakukan. Jadi ini termasuklah seperti jenis data, iaitu kod yang digunakan. Contohnya kod ASCII ataupun kod EBCDIC atau bahasa yang digunakan. Okey, format jenis pada teks. Okey, contohnya kalau kita gunakan untuk menghantar, okey, menggunakan format katakan Microsoft Word. Okey, pada penghujungnya menggunakan DOCS. Kalau kita Excel, kita menggunakan XLSX, okey, dan sebagainya, ataupun ukuran serta lain-lain jenis data. Okey, selain dari itu, protokol juga terdiri daripada jenis media yang digunakan. Contohnya kita menggunakan guided media seperti coaxial cable, fiber optic cable, ataupun kita menggunakan wireless transmission tanpa wire, menggunakan Wi-Fi, contohnya menggunakan gelombang radio, satelit. Okey, dan juga protokol juga termasuk sebagai kelajuan penghantaran dan bagaimana data ataupun bit dapat ditukarkan di antara dua peranti. Ini contoh untuk protokol seperti TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Okay, ataupun HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ataupun FTP, File Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transport Protocol, ataupun Telnet. Okay, yang mana kita akan bincangkan dalam bab internet nanti. Okay, jadi contoh bagi sistem komunikasi, kalau kita lihat dalam gambar raja ini, mesejnya adalah seperti email, texting, video conferencing, e-commerce. Manakala pengirim pula terdiri daripada komputer, modem, dan media pula adalah terdiri daripada physical ataupun wireless connection, service, protokol seperti data transmission, bandwidth, itu kaedah penghantaran data yang terdiri daripada simplex, half duplex dan juga full duplex. Jadi mod komunikasi data atau mod penghantaran data adalah cara atau kaedah di mana data dihantar dari satu tempat ke tempat yang lain.
Ini menunjukkan arah aliran maklumat. Jadi contohnya seperti simplex. Simplex ni adalah di mana data bergerak pada satu arah sahaja. Contohnya daripada komputer kepada pencetak. Ini pengirim hanya boleh menghantar data tetapi tidak boleh menerima data. Jadi penerima pula dia hanya boleh terima data sahaja tetapi tidak boleh menghantar data kepada pengirim. Bagi half duplex, di mana data bergerak kedua-dua arah. Tetapi bukan secara serentak. Contohnya seperti komunikasi menggunakan walkie-talkie atau internet browsing. Manakala untuk full duplex pula, dia data ataupun komunikasi bergerak ke dua-dua arah dan boleh dijalankan secara serentak. Jadi contohnya seperti perbualan telefon ataupun persidangan media. Jadi kalau kita lihat kepada trend rangkaian dan komunikasi. Jadi kalau pada masa lalu, syarikat menggunakan dua jenis rangkaian asas, iaitu rangkaian telefon dan rangkaian komputer. Rangkaian telefon dia hanya mengendalikan rangkaian suara sahaja, manakala rangkaian komputer yang mengendalikan trafik data. Jadi syarikat dia menggunakan rangkaian komputer untuk menghantar data antara satu komputer ke satu komputer di lokasi yang berbeza sahaja. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, rangkaian telefon dan rangkaian komputer menumpukan kepada rangkaian digital tunggal menggunakan piawaian standard dan teknologi yang berasaskan internet. Suara dan data menjadi lebih berkuasa, lebih cepat, mudah alih, senang dibawa, kecil, dan mobile boleh dibawa ke mana-mana serta murah. Lebih daripada 76% pengguna internet di Amerika Syarikat mempunyai akses jalur lebar, bandwidth, dengan sambungan yang berkelajuan tinggi, itu boleh mencapai sehingga 20 megabit per second. Kalau komunikasi suara dan data semakin berkembang melalui platform tanpa wayar seperti telefon bimbit, peranti mudah alih dan juga komputer. Kalau kita lihat kepada telekomunikasi mudah alih, lihat kepada generasi telefon mudah alih, kita start daripada zero generation, ataupun pre-cellular system. Kemudian dalam tahun 1981, first generation, teknologi generasi pertama selular tanpa wayar, menggunakan sistem analog untuk suara sahaja dengan kelajuan 2 kilobit per second. Kemudian diikuti oleh generasi kedua pada tahun 1992, ataupun sebelum tu dia ada tahun 1991 actually, menggunakan sistem digital untuk suara sahaja dengan kelajuan 64 kilobit per second. Jadi pada generasi kedua ini teknologi 2.5G, iaitu yang menggunakan teknologi GPRS dan juga pada 2.75G iaitu menggunakan teknologi H. GPRS adalah General Packet Radio Service dan EDGEH adalah Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Untuk third generation, itu generasi ketiga yang bermula dari tahun 2000-2001, iaitu dia menggunakan IP protokol, internet protokol untuk sistem broadband dengan kelajuan 2 megabit per second. So kemudian dia ada lagi version 3.5G, 3.75G dan juga 3.9G. Bagi generasi yang keempat, 4G adalah pada tahun 2010 di sistem broadband
long term evolution ataupun LTE dengan kelajuan 100 megabit per second, iaitu yang berkebolehan untuk pencapaian mobile web, IP telephony, game services, HDTV, high definition mobile television, video conferencing, 3D televisions. Okay, teknologi 4.5G juga hasil daripada 4G. Kemudian 5G sekarang, okay, generasi yang kelima, okay, mula daripada tahun 2019, okay, actually, okay, jadi kelajuannya boleh mencapai sehingga 10 gigabit per second. Jadi terdapat 3 penggunaan utama untuk 5G, okay, jadi untuk enhanced mobile broadband, okay, ataupun EMBB, ultra reliable low latency communication URLLC, dan juga massive machine type communications MMTC. Jadi untuk maklumat lanjut berkaitan dengan telekomunikasi mudah alih boleh dilihat pada URL ini, okey, kat YouTube. Okey, jadi apa itu rangkaian komputer? Rangkaian komputer merupakan sistem komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komputer supaya mereka boleh bertukar-tukar maklumat dan berkongsi sumber. Jadi rangkaian, okey, iaitu satu set peranti ataupun juga disebut sebagai node yang dihubungkan oleh media links ataupun pautan media untuk membentuk laluan data. Dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai path, di mana data maklumat, di mana maklumat dapat dikongsi. Okey, jadi apakah yang dikatakan sebagai node? Node ataupun komputer ataupun peranti perkakasan yang lain seperti pencetak atau mana-mana peranti yang mampu menghantar atau menerima data yang dihasilkan oleh node lain di rangkaian. Okey, contoh node adalah seperti komputer client server, host, router, switch, okay, yang mana kita akan bincangkan nanti. Manakala link atau pautan pula merupakan saluran komunikasi, iaitu hubungan fizikal di antara dua node. Laluan atau path pula merupakan saluran di mana data bergerak. Jadi setiap peranti komunikasi lain yang boleh saling berkomunikasi dan berkongsi aplikasi dan data. Jadi mengapa kita perlukan rangkaian komputer? Jadi kita boleh lihat, okay, YouTube, okay, kat sini nanti, okay, ataupun apakah faedah untuk menggunakan rangkaian komputer. Jadi kalau kita guna rangkaian komputer ni, apa yang kita boleh dapat? Okay, kita boleh berkongsi peranti perkakasan. Contohnya kita boleh berkongsi pencetak, printer, scanner ataupun pengimbas. Kita boleh share hard drive, okay, ataupun pemacu cakra. Kita boleh berkongsi software ataupun perisian. Kita boleh berkongsi data dan maklumat. Jadi dengan adanya rangkaian komputer juga komunikasi kita lebih baik, okay, melalui perisian aplikasi, contohnya instant messaging, audio video conferencing. Kita boleh berkongsi serta mengakses atau mencapai pangkalan data yang menggunakan database management system. Komunikasi boleh diadakan secara terpusat. Jadi kita boleh kawal peranti dan pengguna lain. Contohnya Webex, kita boleh mutekan jadi pengguna yang lain. Menambahkan ciri-ciri keselamatan maklumat melalui peningkatan sistem sandaran ataupun backup dan juga security seperti password, encryption, penyahsulitan dan sebagainya. Jadi apakah komponen rangkaian komputer seperti dalam gambar raja ini? Okay, terdapat beberapa komponen utama. Okay, iaitu kita ada komputer pelanggan, kita ada komputer pelayan yang lebih dikenali sebagai server. Jadi di dalam komputer PC ataupun personal komputer dan server ini terdapat kad antaramuka rangkaian. Dan setiap peranti ini dihubungkan oleh wire atau
kabel seperti hubungan antara switch dan personal komputer, atau hubungan tanpa wire, contohnya wireless, seperti dalam persekitaran internet. Jadi, contoh hubungan melalui wire adalah seperti talian telefon, kabel koaksial, kabel fiber optik. Dan manakala contoh hubungan melalui tanpa wire adalah seperti isyarat radio yang menggunakan gelombang radio, radio wave, yang menggunakan Wi-Fi, yang menggunakan Bluetooth, infrared, komunikasi satelit. Jadi bagi pelayan atau server pula terdapat sistem operasi rangkaian, network operating system, untuk menjalankan dan mengurus komunikasi di rangkaian dan menyelaras sumber-sumber rangkaian. Di peranti-peranti lain yang terdapat dalam komponen rangkaian komputer ini termasuklah hub, switches, routers, gateways, iaitu yang bertindak sebagai alat ataupun peranti penyambung di antara komputer. Dan kalau kita lihat pula komponen rangkaian komputer di syarikat-syarikat yang besar, di infrastruktur rangkaian untuk sebuah syarikat besar terdiri daripada rangkaian kawasan setempat yang dipautkan, yang dihubungkan dengan rangkaian lain, dan juga rangkaian korporat yang luas, contohnya seperti Metropolitan Area Network ataupun Wide Area Network. Di pelbagai komputer pelayan yang berkuasa tinggi menyokong laman web korporat, intranet korporat, dan juga extranet yang kita akan bincangkan nanti. Di sebahagian pelayan juga menghubungkan ke komputer besar lain yang menyokong sistem back-end. Jadi dalam rangkaian komputer di syarikat-syarikat besar terdapat peranti ataupun perkakasan lain seperti peralatan mudah alih tanpa wire, seperti Wi-Fi network, dan juga hotspot, dan juga sistem komunikasi video ataupun video conferencing, dan juga yang lain-lain lagi. Jadi rangkaian komputer adalah rangkaian telekomunikasi digital untuk berkongsi sumber antara nod, yang merupakan peranti pengkomputeran yang menggunakan teknologi telekomunikasi. Di penghantaran data antara nod disokong melalui pautan data yang terdiri daripada media kabel fizikal seperti kabel berpasangan twisted pair, atau kabel serat optik ataupun fiber optik, atau dengan kaedah tanpa wire seperti menggunakan Wi-Fi ataupun menggunakan transmisi gelombang mikro. Di sumber yang paling biasa dikongsi pada hari ini adalah sambungan ke internet. Sumber bersama lain boleh merangkumi pencetak ataupun pelayan fail. Di rangkaian digital dan internet berasaskan 3 teknologi utama, iaitu client server, pelayan pelanggan, teknologi packet switching, dan juga teknologi TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Jadi kita lihat kepada teknologi yang pertama, iaitu teknologi pengkomputeran pelanggan pelayan di internet, ataupun client server computing. Jadi client server computing ini merupakan model pengkomputeran teragih. Pelanggan ataupun clients dihubungkan melalui rangkaian yang dikawal oleh rangkaian komputer pelayan ataupun lebih dikenali sebagai server. Jadi pelayan pula ataupun server digunakan untuk menguruskan rangkaian dan berkongsi sumber-sumber kepada pelanggan ataupun lain-lain pelayan. Jadi pelanggan dia akan memohon ataupun request perkhidmatan kepada pelayan, dan pelayan akan memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Jadi internet adalah
perkakasan terbesar pengkomputeran pelanggan atau pelayan. Jadi dalam gambaran ini terdapat 3 pelayan, okey, ataupun server, iaitu pelayan pangkalan data, pelayan aplikasi dan juga pelayan file, okey, yang mengandungi file-file berkaitan email dan juga dokumen web. Jadi ini selalunya kita namakan dia sebagai farm server, sebab dia bukan ada satu server sahaja, tapi dia ada banyak server-server yang lain. Contohnya kita ada web server, kita ada simple mail transfer protocol server, kita ada DNS server, kita ada menyediakan perkhidmatan file transfer protocol dan juga network news protocol. Di komputer pelanggan, okey, ini contohnya komputer pelanggan di sini, dan smartphone yang mengandungi perisian pelanggan ataupun software, contohnya seperti web software ataupun lain-lain client software. Okey, dihubungkan kepada server ini melalui internet. Okey, itu berkenaan dengan perkomputeran client server. Bagi teknologi packet switching, dia merupakan kaedah untuk memotong mesej digital ke dalam paket-paket kecil, kemudian menghantar paket di sepanjang laluan komunikasi yang berbeza dan kemudian disusun semula kepada mesej setelah tiba di destinasi. Jadi paket ini dihantar melalui pelbagai saluran komunikasi dengan menggunakan router dan setiap paket bergerak secara berasingan. Di paket dia akan bergerak melalui banyak laluan ataupun path dan rangkaian sebelum disusun semula ke dalam mesej asal apabila tiba ke destinasi. Okey, ini contohnya di sini kita terdapat mesej, okey, yang terdiri daripada packet number, message number dan destination data. Jadi paket ini dipotong, dipecahkan kepada kecil, okey, 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Okey, paket 1, paket 2, paket 3. Kemudian pengirim dia akan menghantar paket ini ke dalam rangkaian melalui laluan yang berbeza, ini router. Okey, jadi apabila dia sampai balik kepada penerima, jadi paket-paket ini akan disusun semula untuk menjadikan dia sebagai satu mesej yang boleh difahami oleh penerima. Bagi teknologi yang ketiga, iaitu rangkaian digital. Bagi teknologi ketiga untuk rangkaian digital dan internet adalah TCP/IP ataupun Transmission Control Protocol Internet Protocol. Jadi komponen perkakasan dan perisian perlu bekerjasama untuk menghantar maklumat. Komponen yang berbeza berkomunikasi satu sama lain dengan mematuhi set peraturan umum yang kita panggil sebagai protokol. Jadi protokol sebenarnya saya maklum sebelum ni merupakan satu set peraturan untuk pertukaran data antara komputer. Contohnya, siapa yang akan mulakan transmit data. Ini suatu paket dihantar oleh rangkaian yang mana. Contohnya yang dalam mesej tadi, router mana tadi ni. Okay, jadi Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah piawaian umum di seluruh dunia yang menjadi asas untuk kegunaan internet oleh rangkaian korporat. Jadi dia dibangunkan dalam tahun 1970-an untuk menyokong agensi projek penyelidikan advance Jabatan Pertahanan United States ataupun DARPA untuk membantu saintis menghantar data di antara pelbagai jenis komputer dalam jarak jauh. Di TCP/IP ini dia membantu menentukan bagaimana komputer tertentu harus disambungkan ke internet dan bagaimana data harus dihantar di antara mereka. Di TCP/IP ini dia ada 4 lapisan. Okey, iaitu lapisan aplikasi, lapisan pengangkutan dan lapisan internet.
dan lapisan antaramuka rangkaian. Di dalam rajah ini, empat lapisan tersebut iaitu lapisan aplikasi di mana pengguna menggunakan perisian aplikasi, contohnya web browser, kita guna Google Chrome, Internet Explorer untuk melayari internet, ataupun kita gunakan aplikasi untuk menghantar email, yang menggunakan protokol seperti SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Kita menggunakan POP3, Post Office Protocol. Kita menggunakan FTP, File Transfer Protocol untuk hantar file ataupun untuk download file. Jadi ini merupakan pada bahagian aplikasi pada bahagian yang di atas. Pada lapisan yang kedua itu lapisan pengangkutan, transport layer. Dalam lapisan pengangkutan terdapat dua protokol utama iaitu Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Transmission Control Protocol ni merupakan connection oriented. Jadi maksudnya kita kena sambung dulu. Contohnya kita buat panggilan telefon. Bila panggilan telefon tu dijawab, barulah kita boleh mula bercakap. Manakala User Datagram Protocol pula dia adalah bersifat connectionless. Maksud dia kita tak perlu connect dahulu. Contohnya kita hantar surat. Kita tulis surat, kita masukkan dalam sampul surat, tulis nama, masukkan stamp, kita hantar je dekat pejabat pos. Itu namakan dia sebagai connectionless. Di perasian aplikasi, dia akan memilih protokol transmisi berdasarkan fungsi seperti Transmission Control Protocol, iaitu yang connection oriented, contohnya seperti untuk mencapai web, HTTP, untuk hantar email, Simple Mail Transport Protocol, IMAP, POP3, Telnet, FTP, semuanya menggunakan Transmission Control Protocol. Manakala yang menggunakan User Datagram Protocol seperti yang digunakan oleh DNS, Domain Name Server, untuk melihat alamat IP. Nanti kita akan bincangkan mengenai DNS dalam topik seterusnya. Ataupun DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, juga menggunakan User Datagram Protocol yang kita akan bincangkan dalam bab internet nanti. Kemudian lapisan yang ketiga adalah lapisan internet, iaitu protokol yang terpenting di sini adalah protokol IP, Internet Protocol. Di Internet Protocol ni ada dua, iaitu IP version 4 dan IP version 6 yang kita akan bincangkan dalam bab internet. Dan lapisan yang ke bawah sekali adalah lapisan antaramuka rangkaian ataupun lapisan fizikal, di mana di situ terdapat protokol ARP, Address Resolution Protocol, yang menterjemahkan alamat IP ke dalam bentuk MAC address, Medium Access Control Address, ataupun alamat fizikal, ataupun hardware address. Di sini data dipecahkan dalam paket-paket kecil ataupun paket switching yang dihantar melalui transmisi media ke destinasi. Jadi pada bahagian bawah ini, iaitu pada data link dan fizikal kalau ikut OSI, so adalah lapisan antaramuka rangkaian. Di sini yang di mana disambungkan dengan kabel, fiber optik, coaxial kabel dan sebagainya. Dan di sini adalah pengguna. Macam kita ni, kita menggunakan web browser Google Chrome. So Google Chrome ni untuk mencapai web page. Jadi web page dia menggunakan protokol HTTP. So dia berada pada bahagian lapisan aplikasi. Sekarang kita masuk pula kepada jenis-jenis rangkaian. So kita ada beberapa kategori rangkaian, iaitu kita ada client server, kita ada peer-to-peer, kita ada rangkaian personal area network, kita ada local area network, kita ada metropolitan area network, kita ada wide area network, kita ada internet, kita ada intranet, kita ada extranet dan juga lain-lain jenis rangkaian yang kita akan bincangkan. Jadi client server komputer ni kita dah bincang sebelum ni. Jadi kita teruskan dengan rangkaian peer-to-peer network. Jadi peer-to-peer network ni ada dua jenis, dua kategori, iaitu seni bina pelayan berpusat dan juga seni bina asli, peer-to-peer.
Jadi untuk seni bina pelayan berpusat, okey, iaitu perisian perkongsian fail peer-to-peer yang menghubungkan semua komputer ke pelayan pusat. Jadi apabila sebuah komputer meminta fail, server akan mencari semua komputer yang aktif dalam rangkaian tersebut. Kemudian pelayan dia akan hantar senarai pautan komputer, link, okey, yang aktif yang mempunyai fail tersebut ke komputer yang memohon fail tersebut. Okey, jadi komputer yang memohon tadi dia akan klik ke pautan yang menghubungkan komputer-komputer lain serta memindahkan fail secara automatik ke dalam komputer yang memohon. Contohnya seperti torrents yang kita download movie itu. Kita menggunakan torrents website. Manakala satu jenis lagi adalah seni bina asli peer-to-peer, pure peer-to-peer network. Okay, dalam rangkaian seni bina asli ini tiada pelayan pusat. Di sini hanya perisian software yang berkongsi fail yang menghubungkan di antara satu komputer dengan pengguna lain dalam talian. Jadi apabila pengguna meminta fail, perisian akan mencari setiap pengguna yang aktif dalam talian dan mengirimkan senarai nama fail aktif kepada pemohon. Jadi dengan klik sahaja pautan secara automatik akan memindahkan fail dari cakra keras pengguna ke komputer pemohon. Jadi contohnya seni bina bagi peer-to-peer ni adalah Microsoft Windows Network. Okey, jadi yang menggunakan Microsoft Windows operating system tu, jadi kita selalunya kita ada yang seni bina peer-to-peer network. Okey. Untuk rangkaian seterusnya adalah personal area network ataupun rangkaian kawasan peribadi. Jadi jenis personal area network ni merupakan jenis rangkaian yang berfungsi dalam kawasan yang sangat dekat atau jarak yang pendek. Dia adalah rangkaian tanpa wayar. Okey. Ini teknologi rangkaian kawasan peribadi yang paling popular adalah menggunakan teknologi Bluetooth. Okey, Bluetooth kalau ikut standard dia adalah 802.15, iaitu teknologi yang menggunakan gelombang radio UHF, ultra high frequency, yang terdapat dalam mobile device yang boleh melakukan pautan sehingga 8 peranti dan jaraknya lebih kurang dalam 10 meter, iaitu yang menggunakan kuasa rendah sahaja. Di komunikasi Bluetooth adalah berasaskan radio dan boleh menghantar sehingga 722 kilobit per second menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Dan selalunya Bluetooth ni digunakan di syarikat besar seperti FedEx yang menggunakan Bluetooth untuk menghantar data yang diambil dengan menggunakan smartphone. Okey. Di Bluetooth membolehkan pelbagai peranti berinteraksi tanpa wayar antara satu sama lain dalam kawasan yang kecil. Contohnya yang menggunakan teknologi Bluetooth ni seperti keyboard, mouse, pencetak, pager, komputer, dan contoh penggunaan Bluetooth pula seperti menghubungkan headphone ataupun earphone ke telefon bimbit, menghubungkan dari satu PDA ke PDA yang lain, ataupun juga mengawal sistem permainan seperti PlayStation dan juga Nintendo Wii. Jenis rangkaian yang seterusnya adalah rangkaian kawasan setempat ataupun local area network, iaitu sistem komunikasi data yang memungkinkan sejumlah peranti bebas berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain di kawasan geografi yang terhad. Jadi biasanya local area network ini dimiliki secara peribadi dalam satu pejabat, dalam sebuah bangunan ataupun kampus dengan ukuran hingga beberapa kilometer. Dia digunakan secara meluas untuk menghubungkan komputer peribadi dan stesen kerja di rumah, di pejabat, di syarikat, di kilang-kilang, ataupun semua komputer dalam satu bangunan atau semua komputer di beberapa bangunan berdekatan. Contohnya di dalam UUM. Tujuan dia adalah untuk berkongsi sumber dan bertukar-tukar
maklumat. Ini sumber yang akan dikongsi termasuklah perkakasan seperti pencetak dan juga perisian seperti program aplikasi ataupun data. Jenis rangkaian yang seterusnya adalah rangkaian kawasan metropolitan ataupun metropolitan area network, iaitu rangkaian yang menghubungkan pengguna dengan sumber komputer di kawasan geografi atau wilayah yang lebih besar daripada yang diliputi oleh rangkaian kawasan setempat local area network, tetapi lebih kecil daripada kawasan yang diliputi oleh rangkaian kawasan luas ataupun wide area network. Jadi Metropolitan Area Network ini merupakan rangkaian yang dapat menjangkau kawasan geografi dengan ukuran sebuah bandar. Contohnya syarikat telefon tempatan macam kita TM. Okey. Jenis rangkaian yang seterusnya adalah rangkaian kawasan luas, iaitu Wide Area Network. Perangkaian yang menggunakan teknologi yang dapat menjangkau jarak geografi yang besar. Dia menyediakan penghantaran data, suara, gambar dan maklumat jarak jauh ke kawasan geografi yang besar yang mungkin terdiri dari sebuah negara, sebuah benua ataupun mungkin di seluruh dunia. Di kadar penghantaran data untuk Wide Area Network ini biasanya tidak terlalu pantas ataupun tidak terlalu laju kerana kadar penghantaran data yang lebih cepat akan menelan kos ataupun belanja yang tinggi. Dan pembangunan Wide Area Network biasanya menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat perkhidmatan telekomunikasi seperti Telekom, PNB, Binariang, Celcom pun juga Time Telekom. Di Wide Area Network boleh menggunakan alat komunikasi awam ataupun boleh menyewanya ataupun boleh menjadi hak peribadi ataupun gabungan di antaranya supaya dapat menjangkau jarak yang tidak terbatas. Di komputer ini disambungkan melalui rangkaian awam public network seperti sistem telefon ataupun sistem kabel peribadi melalui talian pajakan, list line ataupun menggunakan satelit. Sekiranya Wide Area Network ini dimiliki sepenuhnya dan digunakan oleh satu syarikat, ini dikenali sebagai Enterprise Network ataupun rangkaian perusahaan. Okey, rangkaian lain, okey, contohnya dah seperti internet, intranet dan extranet. Okey, yang mana kita akan bincangkan dengan lebih terperinci pada bab yang akan datang. Di internet merupakan koleksi rangkaian awam seluruh dunia yang menghubungkan berjuta-juta perniagaan, agensi kerajaan, institusi pendidikan dan individu menggunakan protokol TCP/IP Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Manakala intranet pula adalah rangkaian komputer persendirian yang menggunakan teknologi protokol internet untuk berkongsi dengan mana-mana bahagian maklumat atau rangkaian sistem operasi organisasi dalam organisasi tersebut. Jadi dia adalah sambungan rangkaian komputer di kawasan setempat. Contohnya seperti rangkaian korporat persendirian dan dilindungi oleh firewall. Manakala extranet pula adalah rangkaian komputer persendirian yang membolehkan capaian dari luar. Dia boleh dilihat sebagai lanjutan intranet organisasi yang dipanjangkan kepada pengguna di luar organisasi. Biasanya rakan kongsi ataupun pembekal. Di extranet ini berguna untuk membolehkan pertukaran data elektronik yang menggunakan rangkaian persendirian maya untuk keselamatan. Okey, bagi jenis rangkaian lain, itu rangkaian tanpa wayar adalah rangkaian komputer yang menggunakan sambungan data tanpa wayar ataupun wireless di antara nod rangkaian. Rangkaian tanpa wayar adalah kaedah di mana pengguna mengelakkan proses yang mahal untuk memasukkan kabel ke dalam bangunan atau sebagai penghubung antara pelbagai lokasi peralatan. Di pentadbir rangkaian selalunya bertelekomunikasi ataupun berhubungan
secara amnya dilaksanakan dan diuruskan menggunakan komunikasi radio. Di contoh rangkaian tanpa wayar termasuklah rangkaian kawasan setempat tanpa wayar, wireless local area network, seperti menggunakan teknologi Wi-Fi. WiMAX iaitu rangkaian tanpa wayar berkelajuan tinggi di kawasan yang luas ataupun wireless wide area network. Rangkaian sensor tanpa wayar, wireless sensor. RFID, radio frequency identification. Rangkaian komunikasi satelit, rangkaian gelombang mikro dan rangkaian telefon bimbit. Jadi kita lihat beberapa jenis atau contoh daripada rangkaian tanpa wayar ini. Okay, jadi kita lihat dulu rangkaian kawasan setempat tanpa wayar ataupun wireless local area network, iaitu rangkaian komputer tanpa wayar yang menghubungkan dua atau lebih peranti yang menggunakan komunikasi tanpa wayar untuk membentuk rangkaian kawasan setempat dalam kawasan yang terhad, seperti di rumah, di sekolah, di makmal komputer, di kampus ataupun di bangunan-bangunan pejabat. Jadi ini memberikan pengguna kemampuan untuk bergerak di sekitar kawasan dan tetap bersambung dengan rangkaian. Di melalui gateway, wireless local area network juga dapat menyediakan sambungan ke internet yang lebih luas. Di wireless local area network ni berdasarkan standard IEEE 802.11 dan dipasarkan dengan jenama Wi-Fi. Di Wi-Fi ni adalah teknologi untuk wireless LAN dengan peranti. Okey, contohnya dengan peranti yang berdasarkan standard IEEE 802.1. Jadi terdapat banyak standard berkaitan IEEE 802.1 ini yang berdasarkan kepada kelajuan dan jarak. Contohnya standard 802.11. Okay, kelajuan dia adalah 2 megabit per second dan jarak dia antara 20 meter hingga 100 meter. 802.11b. Okay, kelajuan dia 11 megabit per second. Jarak dia antara 35 meter hingga 120 meter. 802.11g. Okay, dia boleh menghantar data dengan kelajuan sehingga mencapai 54 megabit per second. Jarak dia adalah 38 meter hingga 140 meter. 802.11n. Okay, yang boleh membawa data dengan kadar kelajuan sehingga mencapai 300 megabit per second. Jarak dia di antara 70 meter hingga 250 meter. Jadi wireless local area network ni adalah rangkaian sebenar di rumah anda dan Wi-Fi adalah teknologi yang boleh digunakan untuk menjayakannya. Jadi teknologi Wi-Fi ni adalah salah satu jenis wireless local area network. Jadi lain-lain jenis untuk wireless local area network ini termasuklah teknologi Bluetooth. Jadi dalam kebanyakan komunikasi Wi-Fi, peranti tanpa wayar disambungkan ke local area network menggunakan access point ataupun titik akses. Access point ini merupakan peranti perkakasan rangkaian yang membolehkan peranti Wi-Fi lain menyambung ke rangkaian berwayar. Bagi wireless access point, okay, inilah yang menyediakan hotspot, iaitu lokasi fizikal di mana pengguna dapat memperoleh akses ke internet. Biasanya menggunakan teknologi Wi-Fi melalui rangkaian kawasan setempat tanpa wayar ataupun wireless local area network ataupun menggunakan router ataupun penghala yang disambungkan ke penyedia perkhidmatan internet. Jadi titik akses ataupun access point ini merupakan kotak yang terdiri daripada penerima radio ataupun pemancar dan antena yang dihubungkan ke rangkaian berwayar, router ataupun kepada hub. Jadi kalau kita lihat di sini, okay, ini merupakan access point, okay, iaitu yang menyediakan sambungan. Ini disambungkan kepada talian tetap. Okay. So dia ada antena kat sini. Okay. Jadi
perkhidmatan yang disediakan oleh access point ini, dia menyediakan hotspot. Okey, so gelombang radio, okey, di mana ini dikenali sebagai Wi-Fi dan pengguna akan menggunakan teknologi Wi-Fi ni untuk sambung ke internet. Teknologi wireless yang seterusnya adalah WiMAX, iaitu Worldwide Interoperability for Microwave Access, iaitu komunikasi wireless broadband ataupun jalur lebar tanpa wire yang menggunakan teknologi telekomunikasi yang menyediakan capaian ke internet tanpa wire berkelajuan tinggi ataupun akses rangkaian komputer di kawasan yang luas. Jadi ia boleh dikatakan sebagai wireless wide area network berbanding dengan wireless local area network untuk rangkaian kawasan setempat. Ia adalah berdasarkan IEEE standard 802.16 yang mempunyai kadar transmisi kelajuan antara 30 hingga 40 megabit per second pada masa mula-mula ianya dibangunkan, dan kini transmisi kelajuan boleh mencecah sehingga 1 gigabit per second. Di WiMAX ini dibangunkan untuk kumpulan luar bandar untuk capaian internet tanpa wire dengan menggunakan gelombang mikro, di mana kawasan itu tidak mempunyai perkhidmatan kabel atau digital subscriber line (DSL). Bagi rangkaian tanpa wire seterusnya adalah rangkaian sensor tanpa wire, wireless sensor network, yang boleh didefinisikan sebagai rangkaian tanpa wire yang dikonfigurasikan sendiri tanpa infrastruktur untuk memantau keadaan fizikal atau persekitaran seperti suhu, suara, getaran, tekanan, pergerakan ataupun pencemaran. Di sensor ni dia akan menghantar data melalui rangkaian ke lokasi komputer utama yang dikenali sebagai sink. Okay, di mana data tersebut akan diperhatikan dan dianalisa. Jadi biasanya rangkaian sensor tanpa wire mengandungi ratusan ribu node. Okay. Ratusan ribu node sensor iaitu peranti tanpa wire yang saling berhubungan. Jadi peranti sensor ini dia ada built-in pemprosesan ataupun CPU, ada ruang penyimpanan, storan, ada memory, ada frekuensi radio dan juga antena. Jadi bagi node sensor ni dia memerlukan kuasa yang rendah, dia bateri yang tahan lama dan keupayaan untuk bertahan lama tanpa penyelenggaraan. Jadi node sensor dapat berkomunikasi sesama mereka menggunakan isyarat radio. Jadi dia boleh digunakan untuk memantau keselamatan bangunan, mengesan bahan berbahaya di udara, memantau perubahan alam sekitar, lalu lintas ataupun aktiviti ketenteraan. Jadi contoh aplikasi yang menggunakan rangkaian sensor seperti automasi perindustrian, smart home, pengawasan video, pemantauan lalu lintas, pemantauan peranti perubatan macam kes COVID-19 sekarang, pemantauan keadaan cuaca, kawalan trafik udara, kawalan robot dan lain-lain. Bagi radio frequency identification pula ataupun RFID, yang menggunakan medan elektromagnetik untuk mengenal pasti dan mengesan tag yang dilekatkan pada objek secara automatik. Di tag RFID ini terdiri daripada transponder radio, iaitu dengan microchip yang mengandungi maklumat data dan lokasi. Apabila dipicu oleh nadi elektromagnetik dari alat pembaca RFID reader, yang berdekatan, tag tersebut akan menghantar data digital melalui rangkaian ke komputer untuk diproses. Jadi ada dua jenis RFID, iaitu tag pasif yang dikuasakan oleh tenaga dari pembaca radio RFID, dan satu lagi adalah tag aktif yang dikuasakan oleh bateri, dengan itu dapat dibaca pada jarak yang lebih jauh dari pembaca RFID, iaitu hingga beratus-ratus meter.
Jadi ia boleh digunakan untuk membayar tol. Okay, contohnya seperti RFID, Touch and Go ataupun menjejaki barang dalam rantaian bekalan yang digunakan oleh pos laju. Ini yang menggunakan pemancar berkuasa rendah untuk membaca data dalam tag, dan dengan kos yang rendah ini menjadikan RFID digunakan oleh banyak firma. Jadi bagaimanakah RFID ini berfungsi? Di kad chip micro ataupun tag ini dia mengandungi data termasuk nombor pengenalan. Ni dia juga mengandungi antena yang memancarkan data ke reader ataupun RFID reader, yang juga mempunyai antena yang memancarkan isyarat dari masa ke semasa. RFID yang menggunakan pemancar radio berkuasa rendah untuk membaca data yang disimpan dalam tag pada jarak antara 1 inci hingga 100 kaki. Jadi apabila dia mengesan tag, dia akan membaca dan mengekut data dari tag. Kemudian dia akan hantar data tersebut ke sistem host melalui kabel atau hubungan tanpa wire. Jadi komputer host ni lah yang akan memproses data yang diterima daripada pembaca RFID. Okay, untuk subtopik seterusnya adalah berkaitan dengan media transmisi, okay, ataupun transmission media ataupun media penghantaran. Di media penghantaran yang sebenarnya membawa data dari satu komputer ke komputer yang lain. Okay, media penghantaran inilah yang merupakan saluran komunikasi. Di komputer dan peranti telekomunikasi lain menggunakan isyarat untuk mewakili data. Di isyarat ini dihantar dari satu peranti ke peranti lain dalam bentuk tenaga elektromagnetik. Jadi tenaga elektromagnet ini merupakan gabungan medan elektrik dan magnet yang bergetar berhubung antara satu sama lain. Contohnya seperti power, voice, radio wave, infrared light, visible light, ultraviolet light, X-ray, gamma ray dan juga cosmic ray. Okay, jadi isyarat elektromagnetik ini boleh bergerak melalui vacuum, boleh melalui udara atau media penghantaran yang lain. Jadi jalur frekuensi ataupun gelombang kuasa seperti elektrik dan juga suara, voice, biasanya dihantar sebagai arus elektrik melalui kabel logam seperti kabel twisted pair ataupun kabel koaksial. Manakala frekuensi radio pula dapat bergerak melalui udara ataupun ruang angkasa. Dan cahaya pula dia boleh bergerak melalui kabel gentian optik. Di media penghantaran ini dirujuk sebagai jalur fizikal yang menghubungkan dua alat komunikasi bagi membawa maklumat. Dia ada dua kategori media penghantaran, iaitu guided media dan juga unguided media. Okay, guided media ataupun media berpandu iaitu sambungan secara fizikal, dan unguided media atau media tak berpandu iaitu sambungan tanpa wire. Bagi guided media, ia dikenali sebagai media kabel ataupun mempunyai wire. Kabel ini menyediakan saluran ataupun medium pepejal dari satu peranti ke peranti yang lain. Kabel atau wire ini mempunyai batasan fizikal. Jadi isyarat yang bergerak di sepanjang media ini akan diarahkan dan terkandung contain dalam had physical media. Contoh kabel berpandu ini adalah seperti kabel twisted pair, koaksial dan juga kabel gentian optik. Okey, bagi transmisi media tidak berpandu, okey, juga dikenali sebagai media soft wire ataupun tanpa wire. Jadi dia mengangkut gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fizikal. Di semua isyarat telekomunikasi sama ada melalui wire atau tanpa wire menggunakan radiasi spektrum elektromagnetik. Okay, jadi spektrum frekuensi radio merupakan sebahagian spektrum elektromagnetik yang membawa kebanyakan isyarat komunikasi. Jadi isyarat ini disiarkan melalui udara ataupun air, dan sesiapa sahaja yang mempunyai alat mampu menerimanya. Ini contoh unguided media adalah seperti gelombang radio, gelombang mikro, satelit, selular, bluetooth, wifi,
infrared. Okey. Di dalam slide ini dia membuat perbandingan media yang terlibat dalam transmisi rangkaian dan kebanyakan sistem telefon di bangunan dipasang kabel twisted pair untuk komunikasi analog, tetapi terdapat juga pemasangan kabel digunakan untuk komunikasi digital. Di hari ini syarikat telekomunikasi mula memasang kabel gantian optik ke rumah untuk capaian internet yang berkelajuan tinggi. Jadi kita perhatikan bahawa kapasiti penghantaran medium ataupun bit per second adalah bergantung pada frekuensi yang diukur dalam hertz ataupun kitaran sesaat. Di dalam jadual ini kita boleh perhatikan media penghantaran yang berbeza. Contohnya kalau kita guna kabel twisted pair kategori 5, kebanyakan yang digunakan untuk local area network, boleh dipasang sehingga 100 meter dan boleh menghantar data antara 10 hingga 100 megabit per second. Bagi kabel koaxial pula kebanyakan digunakan untuk menghubungkan antena TV yang boleh mencapai sehingga 1 gigabit per second. Untuk fiber optik pula bermula daripada 15 megabit per second hingga 6 terabit per second. Dan untuk wireless pula yang berdasarkan isyarat radio boleh mencapai sehingga 600 megabit per second. Jadi untuk isyarat komunikasi pula, maklumat boleh berada dalam bentuk teks ataupun aksara, ataupun karakter, suara, gambar ataupun video. Jadi untuk membolehkan maklumat dihantar, ia mestilah diubah menjadi isyarat elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik disebarkan di sepanjang medium penghantaran. Jadi kedua-dua data dan isyarat yang mewakili mereka boleh berbentuk sama ada analog atau digital. Jadi analog adalah merujuk kepada sesuatu yang berterusan, manakala digital pula merujuk kepada sesuatu yang diskret. Jadi istilah digital dan analog ini digunakan dalam 3 konteks komunikasi data, iaitu data ataupun maklumat atau mesej yang dihantar, isyarat, kita ada data digital, kita ada data analog, isyarat pula iaitu gelombang elektrik atau elektromagnetik yang mewakili data, kita ada isyarat digital dan juga kita ada isyarat analog, serta sistem penghantaran iaitu komponen infrastruktur atau komunikasi data yang memperlakukan isyarat dalam media penghantaran. Okay, jadi dua cara untuk menyampaikan mesej dalam rangkaian iaitu menggunakan isyarat analog yang mewakili bentuk gelombang berterusan yang melalui media komunikasi dan telah digunakan oleh komunikasi audio. Okay, jadi contohnya peranti analog ada seperti telefon, handset, komputer speaker, earphone. Manakala isyarat digital pula adalah bentuk gelombang binary yang diskret dan bukan bentuk gelombang berterusan yang diwakili oleh denyut elektrik on ataupun off, iaitu yang menggunakan bit 1 dan bit 0. Jadi maklumat ataupun data yang melalui media penghantaran berupa gelombang elektrik ataupun elektromagnetik yang dikenali sebagai isyarat analog dan digital. Jadi data yang terdapat di dalam komputer mestilah dikodkan menjadi isyarat sebelum dihantar ke destinasi. Di proses pengekodan data adalah bergantung pada format data asal dan format yang akan digunakan oleh alat komunikasi. Contohnya, kalau kita nak tukar data digital ke isyarat digital, yang ini disebut sebagai penukaran digital ke digital ataupun pengekodan data digital menjadi isyarat digital, iaitu encoding. Kalau kita nak tukar data analog ke isyarat digital, kita katakan dia sebagai penukaran analog ke digital atau mendigitalkan isyarat analog, digitizing. Kalau kita nak tukar data digital ke isyarat analog, kita sebut sebagai penukaran digital ke analog ataupun memodulasi isyarat digital ataupun modulation. Kalau kita nak tukar data analog ke isyarat analog, tersebut sebagai analog ke analog atau memodulasi isyarat analog, juga dikenali sebagai modulation. Di komputer dia gunakan isyarat digital dan modem diperlukan untuk menukar isyarat digital ini kepada isyarat analog yang boleh
dihantar atau menerima dari talian telefon, talian kabel ataupun media tanpa wayar yang menggunakan isyarat analog. Jadi apakah dia modem? Okay, modem adalah modulator demodulator. Jadi modulator dalam menukarkan data digital kepada isyarat analog, manakala demodulator menukarkan isyarat analog ke dalam bentuk digital. Dan kadar penghantaran data menggunakan modem adalah dalam megabit per second. Dan terdapat beberapa jenis modem, iaitu seperti telefon modem ataupun juga dikenali sebagai dial-up modem, ataupun DSL modem, digital subscriber line, yang menggunakan talian telefon yang standard untuk membuat sambungan berkelajuan tinggi bagi menghantar data digital, ataupun ASDL modem, iaitu asymmetric digital subscriber line, iaitu sejenis teknologi komunikasi jalur lebar DSL yang digunakan untuk menyambung ke internet, ataupun kabel modem yang menggunakan kabel koaksial yang sama seperti televisyen, ataupun wireless modem, iaitu modem tanpa wayar yang dapat menghubungkan terus ke rangkaian tanpa wayar, di mana dia dapat mencapai sambungan internet yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan internet seperti Maxis yang ada dongle tu, okey, dekat, untuk menggunakan mobile broadband. Okey, sekian untuk topik 2 pada hari ini. Okey, terima kasih.